you can start, Najib. All Yep. the best. Terima kasih. Okey. Tadi testing, so sekarang dah mula. Tadi maaf ada sedikit tergelincir teknikal sebab kita banyak saluran kali ini, bukan saja PAM tapi juga di saluran Facebook Live Masjid Jamek, dan saya tengok setengah dah masuk di Masjid Jamek punya juga selain daripada PAM punya ya. Jadi ada 2-3 Facebook dan juga YouTube. Jadi pertamanya saya perkenalkan sikit diri saya arkitek Ahmad Najib bin Arifin ataupun lebih dikenali sebagai Naj, dan terima kasih kepada semua pihak penganjur yang telah memberikan peluang kepada saya untuk memberikan sedikit perkongsian ilmu tentang Masjid Jamek kita ya, masjid yang menjadi berlian di tengah-tengah Kuala Lumpur. Dan oleh itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Jamek Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur, itu nama rasmi sekarangnya, Masjid Jamek Sultan Abdul Samad, walaupun sebenarnya masjid ini telah dirasmikan oleh Sultan Alauddin Sulaiman Shah, tapi disebabkan bangunan Sultan Abdul Samad berdekatan, mungkin nak disamakan dengan bangunan Sultan Abdul Samad. Dan juga kepada Pertubuhan Arkitek Malaysia dan kepada ICOMOS, International Committee on Monuments and Sites of Interest, khususnya kepada PRERICO, lupa pula saya dia punya abbreviation dia, tapi Places of Religion and Ritual Committee, PRERICO, di bawah ICOMOS, yakni technical arm untuk UNESCO, dan tidak ketinggalan juga terima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, terutamanya Zon 3. Baik, saya mulakan dengan share screen-nya. Okey, harapkan tidak ada apa-apa tergelincir teknikal lagi. Pagi tadi kami dah buat raptai dan nampaknya okey. Okey, boleh nampak tak saya punya screen? Okey. Okey, terima kasih. Dan kalau tak nampak screen, tolong bagi tahu di dalam chat box ya. Tapi saya dah mula share screen. Seni bina Masjid Jamek serta bangunan pentadbiran zaman kolonial di sekitarnya. Dan tahun ini adalah ulang tahun ke-114 untuk Masjid Jamek yang merupakan masjid kesayangan kita di tengah-tengah Kuala Lumpur. Dan memang seni bina Masjid Jamek ini sangatlah unik ya. Dan disebabkan kita sedang berada di satu perkumpulan online, biar saya share ataupun kongsi satu video yang telah saya ambil di tapak ya. Biar saya kedepankan sikit. Okey, harapkan okey. Okey, saya ulang. Okey, oops, dia apa tu? Lah, nak berhentikan pula macam mana ni? Okey, biar dia berhenti sendiri ya. Okey, saya balik kepada ataupun oops, okey. Jadi tadi dalam video yang diambil di tapak di betul-betul di Kuala Lumpur Estuary of Mud itu, saya sebut bahawa kita mempunyai satu bandar yang mempunyai nama yang sangat unik sebenarnya ya, Kuala Lumpur. Kalau kita fikirkan ya, Kuala Lumpur itu adalah satu nama yang sebenarnya langsung tidak ada glamournya. Tak ada glamour nama Kuala Lumpur. Sedangkan kalau kita lihat ibu kota ataupun ibu negara negara jiran kita di utara, Bangkok, Thailand, mereka telah merasmikan nama yang begitu panjang, nama yang terpanjang untuk sebuah ibu kota. Saya pun tak tahu bahasa Thai, saya tak tahulah apa yang disebutnya itu, tapi pernah bacalah terjemahannya begitu panjang. Krung yang saya tahu cuma Krung Thep, yang bermaksud bandar malaikat ya, the city of angels, bandar malaikat. Punya indah nama. Kita Kuala Lumpur. Tapi walau bagaimanapun, Kuala Lumpur ini adalah satu perkara yang seperti yang saya sebut dalam video tadi, adalah satu perkara yang sangat unik. Okay.
lumpur ataupun mud tadi sebenarnya adalah sangat-sangat berharga. It is very precious sebab di situlah dijumpainya timah, biji timah. Dan biji timah lah yang telah menjadikan Kuala Lumpur bandar yang kita lihat sekarang ini, yang kita sayangi sekarang ini sebagai ibu negara kita, Malaysia. Dan di situlah, di estuary, di kuala itulah terdirinya Masjid Jamek. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat unik sebenarnya, di mana di tempat yang diasaskan Kuala Lumpur moden, ya, to be fair, untuk adil, sebenarnya Kuala Lumpur memang kita tahu sejarah yang sudah pun diselidiki dan dicatat. Sudah ada penempatan sebelum Kuala Lumpur rasmi ada, ya, dengan Sultan Puasa dan sebagainya, tapi bolehlah dikatakan secara rasminya sebagai Kuala Lumpur sebuah bandar bermulanya di Kuala Lumpur, yakni di Estuary of Mud di sini, antara Sungai Kelang dan Sungai pada waktu itu Sungai Lumpur kemudian menjadi Sungai Gombak. Dan kita sebagai satu pembentangan lah, ini sekarang saya buat pembentangan, okay. Kalau nak kira 1 jam memang tak cukup lah, memang tak cukup. Ya, begitu banyak kekayaan sejarah dalam sejarah Kuala Lumpur, sejarah Masjid Jamek itu sendiri begitu kaya, dan memerlukan sekurang-kurangnya 1 buku. Dan di sini ingin saya promokan bahawa Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM akan menerbitkan 1 buku khas untuk Kuala Lumpur bertumpukan Masjid Jamek, dan sama-sama kita tunggukan. Buku ini akan insya-Allah dikeluarkan pada tahun ini, ya, oleh Heritage and Conservation Committee di dalam Pertubuhan Arkitek Malaysia. Jadi kita tunggukan buku Masjid Jamek dan Kuala Lumpur ini. Jadi ini pembentangan saya ini seperti satu macam macam apa nak kata, saya ingat bahasa Inggerisnya, nak cuba cari bahasa Melayunya, seperti penungguan lah kepada buku ini, ya. Jadi kita kena tahu juga apakah sejarah sebelum kita tahu apa yang kita lihat sekarang. Kita kena tahu juga sejarah. Jadi seperti yang tertulis itu, the original before the present Masjid Jamek, ya, memang sudah ada satu masjid berdekatan, bukan di tempat yang tepat di atas Masjid Jamek sekarang, di mana mungkin ramai yang masih tak tahu, tapi sebenarnya tapak Masjid Jamek sekarang ini dulu sebenarnya adalah satu tanah perkuburan, ya, burial ground untuk Muslim, dan memang menjadi sebahagian daripada karya masjid yang kita lihat di dalam gambar ini, yakni Masjid Java Street Mosque, okay, Java Street Mosque. Kerana Jalan Tun Perak yang sekarang ini telah mempunyai beberapa nama sebelum ini. Sebelum paling asalnya Java Street, ialah kalau nak dimelayukan Jalan Jawa. Kerana memang di kawasan itu banyak pemastautin daripada Jawa yang datang dan telah berkahwin dengan orang Melayu tempatan dan menjadi sebahagian daripada orang Melayu di Kuala Lumpur. Begitu juga orang Mendeling, orang Rawa, ya, daripada Sumatera yang telah datang ke Tanah Melayu dan terutamanya ke Kuala Lumpur, juga telah berkahwin campur dengan orang tempatan, dan akhirnya seperti yang kita tahu sekarang semuanya telah menjadi orang Malaysia. Jadi masjid yang kita lihat ini, biar saya ceritakan sedikit tentang Masjid Java Street Mosque ini. Dia sebenarnya terletak di bahagian, kalau kita lihat daripada Masjid Jamek sekarang, kita pandang ke pintu masuk Masjid Jamek, dia terletak di sebelah kiri sedikit, ya, seberang Sungai Kelang, di mana Gian Sing Building sekarang berdiri, ya, yang nak sebut nama restoran kat situ asyik bertukar-tukar semenjak COVID ni pun dah bertukar. Jadi susah nak ini. Saya pun masa lalu dah tak tahu apa yang dekat bawah tu. Dulu ada Burger King, itu yang saya ingat, dulu Burger King, tapi sekarang rasanya dah tukar dah tu. Kalau tak masih Burger King lah. Jadi masjid yang begini, Java Street Mosque ini adalah bentuk gaya masjid tempatan, dan dibuat daripada kayu dan bumbung bentuk meru ataupun bumbung tumpang. Ada 2 nama untuk bumbung piramidal begini, ya. Dan inilah Java Street Mosque yang telah pun berdiri dari tahun 1860-an, 1870-an.
dah ada Masjid Java Street Mosque ini. Dan inilah satu-satunya gambar sebenar yang diambil bersama dengan pihak macam jawatan kuasa masjid, ya, pada masa itu. Jadi satu-satunya gambar yang syukur masih ada dalam simpanan Arsip Negara Malaysia. Jadi selepas pertumbuhan Kuala Lumpur dengan begitu pesat sekali, pihak British pun mendapati yang diperlukan satu masjid yang lebih besar, dan waktu tahun awal 1900-an Kuala Lumpur sudah menjadi sebuah bandar yang begitu pesat membangun dan banyak menjana pendapatan. Boleh dikatakan dah macam kaya sikitlah. British pun dah bergembira dapat banyak daripada tanah Melayu. Jadi mereka ingin membina sebuah masjid. Di samping itu memang telah diadakan kutipan derma daripada berbagai pihak, dan akhirnya sebuah masjid telah dicadangkan, dan arkiteknya tidak lain dan tidak bukan adalah Arthur Benison Hubbock, A.B. Hubbock, yang dikenali di seluruh Malaysia sebagai arkitek bukan saja bagi Masjid Jamek, tapi banyak bangunan lain di sekitarnya dan juga di beberapa tempat lain di Tanah Melayu waktu itulah. Jadi saya sebutkan saja sekarang ni, selain daripada Masjid Jamek, A.B. Hubbock juga telah menjadi arkitek untuk bangunan-bangunan di sekeliling bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan Sultan Abdul Samad sendiri, kredit lebih diberikan untuk reka bentuk ataupun desainnya kepada A.C. Norman, Arthur C. Norman. Walaupun kita dapati A.B. Hubbock juga mempunyai sumbangan terhadap desain ataupun reka bentuk bangunan Sultan Abdul Samad itu sendiri, ya. Dan itu saya akan ceritakan sedikit lagi waktu kita sampai kepada gambar bangunan Sultan Abdul Samad. Dan banyak yang akan saya ceritakan tentang seni bina Masjid Jamek ini boleh juga dipakai untuk bangunan-bangunan sekelilingnya, sebab dia berkait, ya, semuanya daripada satu zaman dan kebanyakannya daripada satu arkitek, Arthur Benison Hubbock. Jadi saya sebutkan juga selain daripada bangunan-bangunan di sini, kawasan Masjid Jamek dan Dataran Merdeka, bangunan stesen kereta api lama Kuala Lumpur, bangunan KTM lama di hadapan stesen kereta api Kuala Lumpur, bangunan stesen kereta api Ipoh, itu semua juga daripada Arthur Benison Hubbock. Dan ini yang dipaparkan di skrin sekarang adalah satu lukisan yang begitu indah, yang kalau kita tak tahu, kita ingatkan ini adalah lukisan setelah bangunan Masjid Jamek ini siap. Tapi sebenarnya ini adalah artist impression ataupun lukisan gambaran daripada pelukis sebelum bangunannya disiapkan. Tapi begitu tepat sekali bangunan Masjid Jamek ini dibuat, sehingga kan apa yang dipaparkan dalam lukisan memang nampak macam seperti ia dilukis menunjukkan apa yang telah dibina, ya. Dan sedikit saya sebutkan tentang lukisan ini. Ianya telah berada di dalam, ini lukisan daripada tahun 1907 ataupun 1908, ya, di mana Masjid Jamek telah dibina pada tahun 1908 dan siap 1909. Tapi lukisan ini telah berada di dalam simpanan keluarga A.B. Hubbock selama ini di England. Dan terima kasih kepada saudari kita Mariana Isa yang telah berusaha menghubungi mereka, dan cucunya Dr. Peter Barber, cucu kepada A.B. Hubbock, telah dengan baik hati menghadiahkan lukisan ini yang telah berada di dalam simpanan keluarga mereka kepada kita, dan saya sendiri telah pergi ke England untuk membawa balik lukisan ini dari rumah mereka di Crewkerne, di bahagian timur laut England, ya. Jadi inilah gambaran asal bangunan Masjid Jamek. Dan apabila telah siap dibina, okey, kita lihat sekarang, ya. Okey, kalau kita lihat bangunan Masjid Jamek pada masa itu, ya, mungkin saya gunakan cursor, harapkan boleh nampak cursor saya, ya. Okey, sebenarnya bangunan asal Masjid Jamek ini kecil, nampak tak? Okey, selepas tahun 1970-an barulah ditambah 2 sayap
di kedua-dua belahnya dan ditambah dilebarkan. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini adalah dah boleh dikatakan 3 kali ganda besar asalnya. Nampak yang apa yang kita lihat di dalam gambar yang agak kabur sikit ni ialah semasa bangunan itu asli, belum ada tambahan lagi. Dan kita lihat di depannya ada staircase, tangga batu yang menghubungkan dua-dua bahagian kanannya Sungai Klang dan kirinya Sungai Lumpur ataupun Sungai Gombak. Dan di sinilah pada waktu itu orang daripada kampung-kampung di sekitar Kuala Lumpur, sama ada di di hulu Sungai Klang ataupun di hulu Sungai Gombak, akan turun bawa perahu, bawa sampan dan akan ditambat di tangga ini. Airnya masih bersih, airnya orang akan ambil wuduk dan masuk naik daripada sungai, bukan daripada darat, daripada sungai. Sebab masa tu memanglah sungai-sungai menjadi lebuh raya untuk kita, menjadi highway untuk kita. Sekarang kita dah lupa, kita dah membelakangkan sungai-sungai kita. Jadi alhamdulillah dengan projek River of Life, sungai-sungai kita semakin dihargai kembali. Okey, kita lihat dari segi seni bina tepatnya, banyak orang tersilap mengatakan bangunan-bangunan di sekitar Dataran Merdeka itu adalah Moorish. Tapi Moorish bukanlah tepat sangat. Lebih tepat ia adalah daripada Mughal. Dan ini saya bandingkan. Gambar di atas ini adalah Masjid Jami' Delhi. Namanya pun Masjid Jami', tapi lah dalam bahasa dia lain sikit, Jama' Masjid. Jama' Masjid. Tapi Jama' tu daripada bahasa Arab, Jami', kita panggil Jami', dan maksudnya berjamaah lah. Itu maksud dia, jamaah, ataupun kalau bahasa Inggerisnya congregation. Jadi kalau terjemahan bahasa Inggeris, Masjid Jami' ataupun Jama' Masjid itu adalah congregational mosque. Dan tepatnya lebih kepada kegunaan hari Jumaat. Jadi itu lagi satu nama, Juma Mosque. Jadi ini adalah Jama' Masjid di Delhi dan dibina oleh maharaja-maharaja ataupun sultan-sultan Empire Mughal. Empire Mughal ini adalah satu empire Islam di India, berpusat di Delhi, dan ia adalah satu empire yang cukup hebat pada masanya, di mana dia telah membina begitu banyak bangunan-bangunan yang mempunyai seni bina yang distinktif, yang tersendiri, bergaya apa yang kita panggil Mughal. Okey, mari kita bandingkan. Kita nampak di Jama' Masjid ini, selain Jama' Masjid ini, lagi satu, kalau kita nak Google kemudian lah, selain Jama' Masjid di Delhi, ada lagi satu masjid yang seakan-akan ni, sering saya sendiri dulu tertukar. Lagi satu ialah Badshahi Mosque. Masjid Badshahi di Lahore yang sekarang ni di Pakistan. Waktu itu semuanya di bawah Empire Mughal. Jadi kalau kita Google dua-dua gambar Jama' Masjid di Delhi dan Badshahi Masjid di Lahore, rupanya seakan-akan dua-duanya pun ada warna merah dan dua-duanya ada 3 kubah. Nampak tak 3 kubah ni? Jadi Arthur Benison Harburg, walaupun orang banyak ingat Arthur Benison Harburg dia mesti dah pernah pergi buat tour di India, dia dah tengok ni semua. Sebenarnya cucu beliau, Dr. Peter Barber, bilang setahu dia Datuk dia tak pernah pergi India. Datuk dia, Arthur Benison Harburg, kata dia, setahu dia Datuk dia tak pernah cerita pernah pergi India. Paling banyak dia kata dia pernah singgah di pelabuhan di India semasa naik kapal untuk pergi balik Tanah Melayu waktu itu. Jadi paling banyak pun mungkin adalah masjid-masjid Mughal di pelabuhan. Tapi Delhi ni jauh ke dalam. Dia tak pernah pergi ke Delhi katanya. Tapi gambar-gambar dah ada, lukisan-lukisan dah ada. Jadi mungkin dia belajar daripada gambar dan lukisan, dan tepat sekali dia buat untuk Masjid Jami'. Dia macam dia cetaklah, dia salin kopi, yakni ada 3 kubah, satu yang besar di tengah, 2 yang mendampinginya. Nampak sama kan? Kemudian ada juga dia punya menara dua-dua, seperti juga di Masjid Jami' kita. Alamak, dah hujan dah mula, harapkan tak terlalu bising. Tempat saya dah mula hujan. Okey, tak apa, saya teruskan aja. Dan kita nampak 2 menara. Jadi Arthur Benison Harburg telah menggunakan acuan daripada
jamak masjid dan juga masjid-masjid yang dibina oleh Maharaja-Maharaja Mughal. Dan lagi satu, okey, untuk lebih tepat, kita lihat dia punya bentuk kubah dia pun lebih kurang. Nampak bentuk kubah inilah bentuk kubah seakan-akan bawang, seperti bawang ataupun bawang putih. Okey, sama juga, dan di atas bahagian bawang tu boleh nampak sama juga dia ada dia punya finial, kalau bahasa Inggerisnya dia ada dia punya, kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, mahkota alam dia. Ada mahkota alam di atas kubah tu. Sama juga macam yang dibina oleh ataupun direka bentuk oleh Arthur Benison Hubbard di Masjid Jami'. Okay? Dan memanglah ada dia punya arches ataupun gapura-gapura di bahagian keliling masjid. Okay. Satu saja perbezaan yang tidak digunakan oleh Arthur Benson Hubbard yang ada di masjid-masjid Mughal ialah the Great Archway. Oops, terbalik pula. Okay. Ke depan. Okay, the Great Archway, okay, archway ni ataupun dia punya gerbang, okay, gerbang besar ni. Inilah satu yang entah kenapa tidak dibuat oleh Arthur Benison Hubbard di Masjid Jami'. Tapi saya rasa memang ada kepandaiannya sebab dia punya iklim di India Utara dan iklim tropika kita sangat berbeza, kan? Jadi kalau dibuat satu gerbang besar macam ni, kalau hujan lebat macam kita sekarang, tengah hujan lebat di tempat saya ni sekarang, memang akan basah kuyup lah tempat ni. Jadi mungkin betul juga Arthur Benison Hubbard dia tidak menggunakan gerbang besar yang dipanggil Ivan, ya. Kalau bahasa Arab, bahasa Parsi, gerbang besar, saya rasa bahasa Urdu dan Hindi pun sama juga kot. Dipanggil Ivan, ya, Ivan. Yakni gerbang besar masuk ke kawasan masjid. Jadi lebih kurang bentuk seni bina masjid yang dibuat oleh Arthur Benison Hubbard itu boleh dikatakan dicetak daripada masjid-masjid Mughal kecuali satu elemen besar yakni gerbangnya. Okey. Dan guru pun dah bermula, harapkan tak mengganggu saya punya pembentangan, insya-Allah. Okey. Dan kalau kita lihat sebenarnya memang Masjid Jami' kita adalah satu versi comel daripada apa yang ada di India yang ada di bawah Mughal, kerana Masjid Jamak, masjid yang saya tunjukkan tadi, dan juga Badshahi Masjid di Lahore, Pakistan, pada masa masing-masing dibina itu adalah masing-masing adalah masjid terbesar di dunia pada waktu itu. Hebat kan? Masjid terbesar di dunia pada waktu itu. Dan Masjid Badshahi di Lahore, Pakistan, yang juga menjadi acuan untuk Masjid Jami' kita, telah menjadi masjid yang terbesar di dunia selama 313 tahun. 313 years di masjid terbesar di dunia, sehingga di ada masjid lain yang lebih besar. Jadi ini adalah gambar di mana saya telah naik ke menara masjid sampai ke atas. Dan kalau kita lihat dia ada dia punya balcony untuk lawangan azan. Okey. Zaman dulu-dulu sebelum adanya elektrik dan sebelum adanya mikrofon, loudspeaker, para muazzin bukan seorang saja sebenarnya, akan ada beberapa muazzin ataupun Tok Bilal, kita panggil Tok Bilal, sempena Bilal bin Rabah yang menjadi sahabat kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi pelaung azan yang pertama, seorang Afrika. Jadi Tok Bilal akan ada beberapa, bukan seorang saja, dan setiap seorang akan berdiri di balkoni ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu langkan bulat ni, termasuklah di atas. Jadi semuanya akan melaungkan azan secara in unison, secara bersama-sama. Okay, dia dah memang pandai dah, dia dah memang praktis, ya. Dia dah pandai amalkan supaya suara mereka semuanya selari. Jadi di mana-mana pun, bukan saja di Mughal, tapi juga di Turki, seni bina Osmaniyah yang mempunyai menara-menara masjid yang sangat nipis dan seperti jarum tu, sama juga, ya. Jadi kita teruskan. Okey, di bahagian dalam Masjid Jami' ini, okay,
sebenarnya lagi satu perkara unik yang mungkin kita tak perasan, tapi kalau kita lihat di dalam, ya, ini dia punya aturan kolom ataupun tiang-tiang dia ada di dalam bentuk bentuk circular, bentuk bulat. Okay? Jarang kita jumpa masjid di mana di dalamnya ada dia punya kolom tu dalam bentuk bulat dan mendukung dia punya kubah di atasnya. Cuma sayangnya kubahnya kita tak nampak dari dalam. Okay, saya tak berapa pasti zaman Arthur Benison Hubbard tu nampak dari dalam ke tidak. Dulu dah tanya juga tapi tak tidak ada gambar, belum jumpa. Kadang-kadang ada tapi belum jumpa gambar di dalam masjid dari zaman Arthur Benison Hubbard, ya. Setahu saya sendiri bila saya dari kecil dah masuk masjid ni, bahagian atas tu dah pun ditutup. Jadi tak tahu mungkin ditutup dari awal ataupun asalnya nampak kubahnya terus di atas, ya. Tapi unik, ya, kita nampak dia punya tiang-tiang tu dalam bentuk membulat dan mendukung kubahnya. Dan di sebelah-sebelahnya diteruskan dengan bahagian dalam dewan masjid lah yang bukanlah di mana di sebelah-sebelahnya pun ada kubahnya sendiri. Okay, akan ada 3 kubah tu kan. Okay. Dan ada sekali tu waktu saya tengah menunggu solat ataupun lepas solat, saya dah lupa, lepas sembahyang, saya terperasan ini gambar yang saya ambil dari tempat duduk saya, tempat saya tengah sama ada menunggu ataupun habis solat tu, saya dah lupa, di mana nampak di luar masjid tu cahaya matahari begitu macam berkilau-kilau dan seperti api gitu, seperti api. Dan pada saya terasa seperti di dalam masjid itu adalah syurga dan di luar masjid itu adalah gambaran neraka sebab dia punya macam berapi-api gitu. Nampak gambar ni, dia punya sebab dia ada pokok-pokok kan, jadi pancaran daripada matahari kena pada pokok-pokok, dia bergerak-gerak, nampak macam api yang menyala-nyala. Jadi itu yang tak tahulah sekarang ini, gambar ni diambil pada tahun 2015 tak silap saya. Okey. Dan kita teruskan dengan masjid Jami' punya bahagian luar. Satu perkara yang saya sangat suka tentang reka bentuk Masjid Jami' ini ialah sebenarnya dari mana-mana bahagian pun kita boleh masuk masjid tu. Nampak tak? Orang duduk ini sebelum COVID lah, gambar ni sebelum COVID, dan orang boleh duduk terus daripada tepi jalan ataupun tepi masjid, duduk dan buka kasut terus boleh masuk dalam masjid. Tak payah nak masuk ikut pintu. Okay, jadi inilah satu perkara yang sangat menyenangkan untuk kita. Orang nak keluar pun senang. Jadi itu yang sebabnya orang suka Masjid Jami' ni, dia tak perlu nak berpusu-pusu untuk masuk keluar pintu masjid. Kan nampak dia punya reka bentuk tu. Kemudian kita lihat juga di belah kanan ni, ini adalah beberapa, ini adalah lagi satu ciri-ciri Mughal yang tidak dapat dalam ciri-ciri seni bina Moorish. Okey, apa bezanya Mughal dengan Moorish? Okey, Mughal saya telah pun sebutkan tadi, itu adalah satu empire Islam di India, yang memang mereka lah yang berada di India sewaktu kedatangan British, di mana Sultan yang terakhir telah dihapuskan oleh British pada tahun 1857, tepat tahun yang Kuala Lumpur secara rasminya dibuka. Walaupun seperti yang saya sebut tadi, sebelum 1857 pun Kuala Lumpur memang dah ada banyak aktiviti, banyak kegiatan, dah ada penempatan daripada Sultan Kuasa dan lain-lain lagi. Jadi yang saya nak tunjukkan dengan gambar ini ialah lagi satu ciri-ciri Mughal yang tidak ada dalam ciri-ciri Moorish, yakni chatri ataupun macam dia punya menara-menara kecil ni. Nampak? Ini semua menara-menara kecil yang hanya didapati dalam seni bina Mughal. Okey. Moorish pula, apakah dia seni bina Moorish? Okey, kalau kita lihat di peta dunia Islam, di belah barat sana ada Morocco, ada Mauritania, okay, dan juga kita tahu Spanyol ataupun semenanjung Iberia dulu pernah menjadi kawasan Islam, kawasan Muslim, dan dari situ kita tahu ada terbinanya
bangunan-bangunan indah seperti Alhambra, Masjid Cordoba yang dibina oleh khalifah-khalifah Islam pada waktu itu. Jadi itu semua orang Spanyol memanggil mereka Moro ataupun dalam bahasa Inggeris yang menjadi Moors. Jadi orang Inggeris kebanyakan mereka mengenali seni bina Islam daripada pergi ke Spanyol dan Morocco gitu. Sebab itu yang paling dekat dengan mereka di England ataupun di Britain. Jadi dari situ mereka sentiasa memanggil Islamic architecture Moorish. Jadi mana-mana mereka pergi, mereka panggil Moorish. Jadi kita pun terikut-ikut. Penulis-penulis British zaman dulu dia sebutkan sebagai Moorish architecture. Sedangkan yang ni seni bina Islam itu banyak jenis. Yang Moorish tadi, yang Mughal, yang Ottoman, yang Melayu seperti Masjid Java Street Mosque itu adalah masjid dan itu adalah seni bina Islam juga. Cuma seni bina Islam gaya Melayu ataupun gaya Nusantara. So bukanlah di Malaysia saja yang ada. Tapi itu adalah satu masjid piramidal tadi itu, masjid berbentuk bumbung meru ataupun bumbung tumpang, yang itu adalah asli seni bina daripada Kepulauan Melayu Nusantara. Okey, kita teruskan. Kenapa saya nak tengok jam, takut nanti terlebih masa pula ya. Apa tu apa tu 3 suku, tak apa. Okey. Ini cuma nak tunjukkan beberapa gambar daripada zaman 1909 kepada 2009 dan nanti akan tunjukkan yang sekarang sebab boleh nampak bezanya. Kalau yang dulu ada seni bina rumah-rumah kedai dan sebagainya yang menjala di sebelah kawasan sungai, tapi sekarang semua itu dah tak ada dah. Sekarang yang ada ialah bangunan-bangunan pencakar langit baru, HSBC Bank dan sebagainya. Jadi sayang kita dah banyak juga yang kita dah hilang, walaupun masih ada lah di Medan Pasar masih ada. Banyak jugalah bangunan-bangunan rumah kedai lama dan ada satu deretan yang mereka bentuk oleh Arthur Benison Hubbard juga ya, walaupun saya tak tunjukkan di sini, tapi lain kali kalau buat tour di walking tour untuk kawasan Heritage Center Kuala Lumpur, saya akan tunjukkan. Okey. Dan untuk di belah kanan ni kita tengok Masjid Jami' yang asal dengan bahagian bukan sekarang, ini 2009, sekarang dah berbeza lagi. Okey. Banyak duduklah di bahagian Masjid Jami' ini telah dikonkritkan. Okey, telah dikonkritkan. Okey. Sedih juga kita terpaksa konkritkan disebabkan kalau kita tidak konkritkan aliran sungai itu akan berubah. Okay? Orang Melayu dari dulu pun dah tahu, dia kata sekali air bah, sekali pasir berubah. Okay. Maksudnya bukan hanya pasir, maksudnya aliran sungai itu berubah. Okay. Jadi terpaksa dikonkritkan untuk mengelakkan daripada hakisan yang akan boleh terjadi kalau tidak dikonkritkan. Hakisan itu akan mengambil tanah yang ada di Masjid Jami' itu. Jadi kita terpaksa konkritkan ya. Dan sekarang ini sudah diubah lagi. Kita akan lihat gambar sekian. Okey. Tu dia gambarnya pun. Okey. Kan dah berubah sangat. Kalau yang bahagian bawah ni selepas 2009 disebabkan beberapa siri banjir sebelum sebelum Smart Tunnel dibina sedikit demi sedikit dan akhirnya di bahagian yang ada tangga batu tu dah jadi macam hutan kecil. Nampak? Ini baru je dalam 7 tahun lepas di mana masih ada tanah yang memenuhi kawasan apa yang sekarang kita lihat di atas gambar atas ni dah dijadikan sebagai fountain ataupun air pancut, kolam air pancut. Jadi ini gambar di tempat yang sama di depan Masjid Jami'. Itulah dia punya tangga batu membulat tu. Ini tangga batu membulat tu. Tapi sebelum dibuka balik, sebab ini semua adalah tanah hakisan. Sewaktu Arthur Benison Hubbard membina Masjid Jami', yang tanah ni semua tak ada, pokok ni semua tak ada. Yang ada memang ini bahagian sungai. Dan tangga batu tu turun sampai ke sungai. Tapi perasan tak sekarang
aras sungai itu dah turun. Aras sungai itu dia tak sama macam dulu lagi. Dia dah berbeza daripada dulu. Jadi sekarang ni bolehlah dibina kolam ini untuk menjadi sebahagian daripada tarikan baru di bawah projek River of Life ROL. Okey. Sekarang saya teruskan ke bangunan-bangunan kolonial di sekeliling Masjid Jamek, terutamanya di bahagian dataran Merdeka. Okey. Bangunan Sultan Abdul Samad ini adalah satu bangunan ikonik, ya. Memang semua orang setujulah. Ini satu bangunan yang begitu menggambarkan, memberikan image, memberikan citra kepada Kuala Lumpur, terutamanya sebelum adanya Petronas Twin Towers, Menara Kembar Petronas. Dan kita bernasib baik adanya bangunan seperti ini, termasuk Masjid Jamek tadi. Jadi ada juga yang saya nak sebutkan ialah kadang-kadang orang terlalu emosional dan marah dengan British ialah ambil kekayaan dari Malaysia daripada tanah Melayu ataupun Melaya pada waktu itu. Tapi pada masa yang sama juga mereka ada memberikan kita beberapa gems, ya, beberapa intan berlian seni bina yang kita nikmati dan menjadi tarikan pelancongan sampai hari ini. Dan bangunan Sultan Abdul Samad beserta bangunan-bangunan di sekelilingnya dari zaman yang sama, yang semuanya, hampir semuanya reka bentuk oleh Arthur Benson Hubbard, itu adalah peninggalan mereka. Okey. Dan kita bernasib baik juga yang peninggalan mereka itu berbentuk Islamik. Perasan tak? Walaupun bangunan ini semuanya dibina oleh British, okay, tapi bentuknya adalah bentuk Islamik. Bentuk seperti yang saya sebut tadi, kebanyakan ciri-cirinya adalah Mughal. Okay, bukan tidak ada Moorish, ada juga Moorish, tapi lebih kepada Mughal. Terutama dua ciri, yakni kubah berbentuk bawang ataupun bawang putih, dan kalau bahasa Inggerisnya bulbous domes, ya, B-U-L-B-O-U-S, bulbous domes, yang mana juga bermaksud membawang lah. Bukan membawang cakap, ya, membawang seni bina. Jadi lagi satu ialah catri ataupun menara-menara kecil yang saya tunjukkan tadi. Sebenarnya di dalam gambar lama pun nampak tak? Di gambar-gambar lama ada dia punya catri-catri kecil ni, menara-menara kecil yang dipacakkan di atas bumbung bangunan Sultan Abdul Samad. Tapi banyak yang telah hilang di telan zaman Perang Dunia Kedua pun banyak yang telah yang tercabut, panjanglah ceritanya, ya. Jadi sekarang kalau kita lihat dah tak ada dah catri-catri kecil tu. Catri dalam bahasa Hindi dan Urdu bermaksud payung, ya. Dan kalau kita lihat di atas bumbung stesen kereta api lama pun banyak lagi. Okay, tapi di bangunan Sultan Abdul Samad ni banyak dah hilang di telan zaman, sebab ini lebih tua daripada stesen kereta api KL, ya. Ini bangunan yang pertama yang dibina dalam bentuk Mughal begini. Okey. Dan ini gambar daripada saya masa muda dulu pernah menjadi host TV untuk satu dokumentari tentang seni bina Malaysia, dan ini diambil daripada bumbung. Okey. Dan kalau kita lihat dia punya menara jam tu, okey. Oh, belum sampai lagi. Ini kita tengok sejarah dulu. Okey. Dari segi sejarahnya, memang pada malam sebelum 31 Ogos, malam sebelum 31 Ogos di mana merdekanya Persekutuan Tanah Melayu Semenanjung Malaysia pada waktu itu, memang ini menjadi tempat yang penting, dan kita ingat juga kita mendapat merdeka dengan cara yang gentlemanly, ya. Kita berunding dengan pihak British. Okey. Kalau kita lihat sejarahnya juga, bangunan Sultan Abdul Samad ini mencerminkan seluruh sejarah sejarah kolonial British di Malaysia. Okey. Terutamanya di negeri-negeri Tanah Melayu, disebabkan kalau kita lihat bangunan-bangunan kolonial yang dibina di tempat-tempat lain, contohnya yang dibina oleh Belanda di Jakarta, Indonesia masa tu, ataupun di Betawi lama, yang dibina oleh Perancis di Vietnam, yang dibina oleh Perancis di Kemboja,
yang dibina oleh Spanyol di Filipina, semuanya mencerminkan seni bina Eropah mereka sendiri. Okay? Tapi kenapa di Tanah Melayu British tidak jadi? AC Norman yang menjadi pelopor utama untuk reka bentuk bangunan Sultan Abdul Samad ini, sebenarnya pada waktu permulaan memang reka bentuk yang dicadangkan adalah berbentuk European, berbentuk Eropah. Ada Greco-Roman columns, tiang-tiang besar gaya Eropah, gaya Greek, Yunani dan sebagainya. Tapi tengah-tengah pembinaan tu, sebelum bangunan ini naik, reka bentuknya telah ditukar. Okay? Salah satu sebabnya ialah mereka sedar, British sedar, dan British ni sangat peka tentang perkara-perkara begini, yang mereka sebenarnya bukan outright colonial masters di negeri-negeri Tanah Melayu seperti yang terjadi untuk Belanda di Indonesia, untuk Spanyol di Filipina, untuk Perancis di Vietnam, Kemboja dan Laos. Okay? Sebenarnya British telah mentadbir negeri-negeri beraja Melayu dengan persetujuan Raja-Raja Melayu. Okay? Dan bagi banyak sejarawan, ini juga adalah satu perkara win-win situation untuk kita semua. Okay? Sebab Raja-Raja Melayu, mereka pun tahu, okay, kita bukannya pada waktu itu kita bukannya negeri-negeri ataupun negara yang kuat. Kita tak boleh lawan British tu. Okay? Telah ada buruh petir di semua kat tempat saya. Kita telah melihat bagaimana satu persatu negeri-negeri beraja di sekeliling kita telah jatuh ke tangan penjajah, okay? Kecuali Thailand lah. Tapi Thailand sejarah dia lain, okay? Sebab dia memang dari asal adalah satu negara yang bersatu. Kita semua pada waktu itu merupakan negeri-negeri yang terasing-asing, okay? Negeri-negeri kecil yang terasing-asing. Tak ada salahnya, itu memang apa yang telah sebahagian daripada sejarah. Jadi kalau kita nak melawan British, nescaya mungkin satu persatu akan terjadi seperti di tempat lain. Kita akan kalah dan mungkin konsekuensinya lebih teruk daripada apa yang terjadi sekarang. Jadi untuk mencerminkan status kita yang dipanggil oleh British sebagai protectorate, okay? Negeri-negeri naungan, bukan negeri-negeri jajahan. Itu bezanya, ya. Negeri naungan. Naungan maksudnya protectorate. Jadi seni bina, bangunan-bangunan di sekeliling bangunan Sultan Abdul Samad, itu semuanya mencerminkan fakta bahawa kita adalah negeri naungan, bukan jajahan sebenar British. Okay? Itu sebab British mengambil pendekatan untuk menggunakan seni bina Islamik, dan tepatnya seni bina Mughal. Ada juga ciri-ciri Moorish, tapi lebih kepada Mughal lah. Okey, dan yang ni cerita yang lebih mendalam sebenarnya, tapi dan saya rasa tak cukup masa untuk nak menceritakan, tapi kita tahulah pernah ada beberapa kali banjir dan sebagainya, ya. Saya teruskan sebab saya nak cerita lebih sedikit tentang Menara Jam ni. Menara Jam ni menarik, jarang sekali dibuka kepada orang ramai, dan memang ada pegawai, saya pun alamak masih saya terlupa pula nama abang ni, yang menjaga. Gambar ni pun lama, ya, daripada tahun tak silap saya 2004 ke 2005. Jadi Menara Jam ini pada masa bangunan Sultan Abdul Samad disiapkan dan boleh digunakan, jamnya masih belum ada sebab belum siap daripada Britain, ya. Setelah lama juga, hampir setahun selepas bangunan Sultan Abdul Samad siap dan digunakan, barulah jam tu datang. Jadi kalau kita lihat gambar awal ni, okay, waktu gambar ni belum ada lagi dia punya jam tu, nampak? Ini gambar awal ni. Yang ni belum ada, kosong lagi, lopong lagi situ, eh. Jadi dia punya jam tu siap kemudian dan barulah ditambah setelah bangunannya sudah digunakan. Okey. Okey. Dan ni cuma saya ambil sedikit daripada beberapa
ciapan berita, di mana kadang-kadang orang pun berlebih-lebih juga dari yang ditulis di sini, ditulis apa? Okey, saya bacakan. Conservationists fear the Sultan Abdul Samad Building's clock tower may fall down if remedial works are not soon carried out. Okey. Kadang-kadang orang kita pun exaggerate ya, berlebih-lebih juga. Sebenarnya bangunan ni tak adalah in the danger ataupun bahaya untuk collapse ya. Setakat ni tidak ada. Tapi kadang-kadang menjadi viral pula kononnya bangunan Sultan Abdul Samad ni dah nak roboh, terutamanya clock tower. Sebenarnya tak ada pun. Dan kerja-kerja konservasi ataupun pemuliharaan memang ada dijalankan. Sekarang seperti kita tahu, bangunan Sultan Abdul Samad bukan lagi mahkamah macam dulu, tapi digunakan sepenuhnya sebagai sebahagian daripada Ministry of Tourism and Culture, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Okey. Dan apa tu? Saya sepatutnya memang menyediakan beberapa minit sebelum akhir untuk sesi soal jawab. Jadi saya rasa ini adalah slide saya yang terakhir di mana saja nak tunjukkan dia punya ciri-ciri ini. Okey, seperti yang ini adalah gaya arch yang unik sebab dia pada waktu yang sama dia adalah gabungan di antara horseshoe arch dan juga pointed arch. Okey, jadi ini agak satu yang Arthur Benison Hubbard telah membuat secara sendiri. Selalunya pointed arch ataupun horseshoe arch. Tapi ini gabungan dua-dua, horseshoe arch dan pointed arch. Dan di Masjid Jami' itu sendiri, nanti gambar seterusnya, dia ada multifoil arch. Jadi arch ataupun gapura ni ada macam-macam jenis. Dan banyak yang telah mereka bentuk oleh arkitek-arkitek ataupun jurubina-jurubina Islam, dan pointed arch itu telah diambil oleh Eropah dan menjadi the Gothic arch. Bezanya Gothic arch itu lebih tinggi lagi, sementara pointed arch Islamic itu agak lebih rendah. Dia punya tapering dia, tapi asalnya memang sejarawan seni bina semua mengiktiraf yang pointed arch itu asalnya daripada seni bina Islam dan telah masuk ke seni bina Gothic Christian di Eropah. Okay. Jadi macam-macam kita saling mempengaruhi satu sama lain, sedangkan kubah itu juga bukanlah dicipta oleh jurubina Muslim. Sebenarnya sebelum Islam lagi dah ada kubah di merata-rata di Rom dan sebagainya dah ada. Tapi para jurubina Islam ataupun Muslim telah memajukan lagi sehingga kita dapat apa yang kita lihat di seni bina Mughal sebagai seni bina kubah berbentuk bawang. Itu baru, itu Islamik. Okey. Jadi saya sebut itu sebab kadang-kadang orang kita dia tak tahu sejarah seni bina, dia ingatkan semua jenis kubah itu adalah Islamik ya. Sebenarnya tidak. Banyak kubah itu juga yang berasal daripada bukan Islam juga. Dan sebabnya saya sebutkan ialah kadang-kadang kita lupa yang kita di Malaysia dan di Nusantara, Kepulauan Melayu, kita ada juga kita punya seni bina asli, yakni bumbung bentuk piramidal, bumbung meru ataupun bumbung tumpang. Itu nak ceritakan tu memang ada kena ada pembentangan lain lah ya. Jadi inilah saya akhiri pembentangan saya dengan ucapan terima kasih sekali lagi ya. Kita tambahkan dengan terima kasih dengan masjid, Tri Masjid Kasih, di mana saya tunjukkan inilah multifoil arch. Okey, bermaksud dia punya arch ataupun gapura dia mempunyai bukan hanya satu bulatan tapi beberapa bulatan dalam acuan dia. Okey, jadi nampak multifoil ni mungkin ada 5, ada 7, macam-macam ada ya. Baiklah, saya akhiri pembentangan rasmi saya dan dibuka untuk sesi soal jawab. Biar saya stop share sebab nak tengok soalan. Okey. Kalau ada soalan boleh dikongsikan di
chat box di Facebook yang mana saya tak nampak di sini, tapi saya rasa nanti pihak PAM akan tunjukkan atau bacakan, ataupun saya kena, sebab dia ada 3-4 saluran ya, bukan hanya satu Facebook. Dikongsi di Facebook PAM, Facebook Masjid Jamek, dan YouTube Masjid Jamek. Jadi semuanya ada dikongsikan. Okey, sekarang ni pukul berapa? Wah, memang apa tu dah nak habis waktu, tapi tak apa, kita mula memang terlambat sikit tadi, saya rasa 8 minit lambat. Jadi kita masih ada masa untuk apa-apa sesi soal jawab ya. Silakan kalau ada apa-apa soalan, pihak PAM akan memantau. Saya pun tengah tengok kalau ada di Masjid Jamek punya Facebook ni ada tak apa-apa soalan. Tapi saya ulang yang kalau nak tahu lebih lanjut tentang bukan saja Masjid Jamek tapi juga sejarah Masjid Jamek di sekelilingnya Kuala Lumpur, yang itu kita boleh dapati dalam buku yang akan diterbitkan oleh PAM, Pertubuhan Arkitek Malaysia. Tajuknya masih sedang diputuskan, tapi nanti pasti kami akan buat pemasaran tentang buku yang telah mengambil masa 3-4 tahun ya nak buat ya, sebab COVID-19 ni telah melambatkan semua rancangan kita. Kalau tak pasal COVID, insyaAllah memang dah siap dah bukunya. Okey. Okey, dari PAM tiada soalan. Okey, tak ada masalah. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya teruskan aja berborak-borak sikit tentang Masjid Jamek Sultan Abdul Samad kita. Di mana saya sebutkan juga Masjid Jamek akan mengadakan galeri ya, galeri di kawasan Masjid Jamek itu sendiri, dan sedikit sebanyak sejarah Masjid Jamek akan dipaparkan di galeri Masjid Jamek. Dan apa yang dikongsikan di sini, sesi pembentangan ini adalah sebahagian daripada sambutan untuk melancarkan galeri Masjid Jamek itu sendiri. Saya buat promo juga untuk minggu depan, insyaAllah pada waktu yang sama, hari Isnin pukul 2.30, 2.30 akan diadakan lagi satu pembentangan ataupun talk oleh saudara seangkatan saya, arkitek Ahmad Najmi CP, yang akan membentangkan tentang tentang butiran lanjut di dalam Masjid Jamek ini ya. Jadi jangan lupa kalau berminat tentang Masjid Jamek kita, bolehlah kita masuk juga untuk depan. Okey. Okey. Soalan daripada Cik Mariana kita, apa pendapat arkitek Najib kalau courtyard asal di bahagian hadapan masjid tu dibuka semula? Okey. Courtyard ataupun perkarangan di depan Masjid Jamek, maksudnya di tempat yang kita masuk dan menghadap ke mihrab ni. Dulu di depan tu terbuka tau. Dia memang courtyard lah, perkarangan terbuka. Dan itu salah satu perkara yang pertama sekali ditutup sebab diperlukan untuk jamaah yang semakin meningkat. Dan kemudian bahagian sayap di kedua-dua belah telah ditambah di bawah reka bentuk oleh arkitek Datuk Haji Dar. Dan pujian kepada arkitek Datuk Haji Dar kerana telah membuatkan reka bentuknya begitu tepat sekali sehingga orang tak perasan yang dia adalah sambungan. Orang semua ingatkan itu memang sebahagian daripada masjid asal ya. Pada saya itu adalah satu kebaikan lah supaya orang nampak keharmonian dia. Dan pada waktu yang sama kita boleh tahu juga yang itu adalah bahagian tambahan sebab ada beberapa ciri-ciri yang sedikit membezakannya. Kadang-kadang kita jangan terlalu copy sehingga tak nampak beza. Itu boleh dikatakan setengah-setengah purist mengatakan itu macam menipu, conservationist menipu. Jadi apa yang dibuat oleh Datuk Haji Dar itu cukup elok. Dia ada keseimbangan di antara benda yang baru dengan benda yang lama.
Okey, pendapat saya courtyard asal tu secara praktiknya susah kalau nak dibuka balik tu. Sebab orang dah terlalu biasa dengan dianya bertutup. Dan kalau dibuka nanti susah untuk jemaah nak sembahyang waktu sembahyang Jumaat. Nanti adalah yang tak setuju kan. Jadi saya rasa apa yang telah pun dibuat selama ini kita kekalkan ajalah. Kalau nak buka nanti susah juga untuk jemaah, terutama kalau hujan lebat seperti yang berlaku sekarang ni. Hujan tengah lebat ni tempat saya. Jadi harapkan anda semua bolehlah dengar. Okey. Ni ada cadangan daripada Cik Rohana Ishak, mohon sediakan tempat ambil wuduk bahagian muslimah di masjid. Itu saya serahkan kepada pihak. Harapkan pihak masjid boleh tengokkan agar semua pengguna boleh menggunakan Masjid Jamek dengan seberapa selesa yang boleh pada waktu yang sama tanpa merosakkan apa-apa keaslian ataupun authenticity Masjid Jamek itu sendiri, ya. Itulah, kalau hujan macam sekarang ni mungkin lantai licin dan sebagainya. Jadi itu juga menjawab kepada pertanyaan Cik Mariana Isa, kalau kita terlalu terbuka pula nanti susah juga nak ini. Jadi berbalik kepada Ivan tadi, gateway ataupun gerbang yang tidak diambil oleh Arthur Benison Hubbard, sekarang ni kita nampak dia punya wisdom ataupun kebijaksanaan tidak menggunakan, sebab iklim kita, cuaca kita, hujan kita semuanya berbeza dengan India, di mana di India hujan mereka lain. Dia tak begitu kerap seperti kita sekarang, walaupun kadang-kadang hujan memanglah dia pun bukan dia tak ada hujan, kalau tak ada hujan memang tak hidup lah. Tapi cara hujan dia berbeza daripada hujan tropika kita. Okey, jadi kalau tidak ada apa-apa soalan lain, jangan bimbang. Kalau ada nak tanya saya, boleh email saya ataupun tanya melalui PAM, Pertubuhan Arkitek Malaysia, di mana saya memanglah seorang anggota PAM. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Pertubuhan Arkitek Malaysia, kepada pihak ICOMOS, terutama Places of Religion and Ritual Committee, PRERICO, dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, terutama Zon 3 bagi Masjid Jamek, dan tidak lain dan tidak bukan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Masjid Jamek Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur, di mana kita sangat berbangga dapat bekerjasama dengan Masjid Jamek Sultan Abdul Samad untuk menjalankan program-program seperti ini agar dapat menambahkan ilmu tentang Masjid Jamek dan juga seni bina secara umum, ya. Dengan itu saya rasa memang okey, memang tepat dah satu jam, dah 3.38. Kita mula tadi secara rasminya 2.38. Kalau tidak ada apa-apa perkara lain, saya mohon izin untuk mengundurkan diri dan diucapkan selamat maju jaya untuk semua yang telah mengikuti rancangan kita, serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada pihak PAM dan Ustaz Azim yang memantau perkongsian kita untuk Facebook ke Masjid Jamek, ya.
Tiada siapa menduga bahawa bangunan masjid yang terbina utuh ini telah pun melebihi usia 100 tahun dan merupakan satu-satunya masjid tertua di Kuala Lumpur yang mengekalkan struktur bangunan asal masjid sejak ia mula dirasmikan pembukaannya pada 23 Disember 1909 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor kelima. Tercetus inspirasi daripada seni bina Mughal, Moorish dan Utara India, termasuk pengaruh konsep Arabes, telah direalisasikan rekaannya oleh Brigadier Jeneral Arthur Benison Holbach yang merupakan arkitek dan jurutera pembinaan Jabatan Kerja Raya Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Proses pembinaan masjid ini mengambil masa selama 21 bulan selepas majlis perletakan batu asas yang telah berlangsung pada 23 Mac 1908 yang juga telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Selangor kelima. Bangunan masjid dengan keluasan tanah 0.951 hektar yang bernilai $33,538.25 dan pembinaan ini adalah hasil sumbangan beberapa pihak seperti paparan berikut. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Haji Ahmad Rembau, Hajah Aisyah binti Abdullah, Haji Muhammad Zain bin Jamaluddin, Encik Tambi Muhammad Ali bin Tambi Abdullah, Puan Kilah binti Abdullah, Haji Syahid Rembau, Nakhoda Jusoh yang dikatakan pemilik sebahagian tapak. Jumlah kos pembinaan masjid $33,538.25. Jumlah pecahan perbelanjaan sebenar $33,538.25. Sebelum pembinaan masjid ini, berlaku pemindahan beberapa buah kubur di tapak masjid ini ke lokasi lain kerana lokasi ini adalah kawasan tanah perkuburan Islam di kawasan ini yang dahulunya dikenali sebagai Kampung Rawa. Selain itu, dahulunya demi menjaga lanskap persekitaran masjid secara asli, masjid ini juga dikelilingi oleh pokok kelapa yang menghijau menjadikan ia sebagai tempat yang amat unik dan menarik. Serentak dengan itu juga, pembinaan tembok di sekeliling masjid kerana kedudukan masjid terletak di pertemuan antara dua buah muara sungai. Siapa sangka, di kawasan pertemuan dua sungai inilah menjadi titik sejarah besar kepada Kuala Lumpur kerana dari kawasan inilah sejarah Kuala Lumpur bermula. Dan nama asal ibu negara Malaysia ini adalah bermula dari kawasan pertemuan dua sungai ini yang berlumpur dan kaya dengan hasil biji timah pada ketika itu. Masjid yang dicatatkan sebagai tapak warisan kebangsaan ini telah mengukir nama dalam peta pelancongan dunia dan mempunyai keistimewaannya yang tersendiri dengan keunikan dan kehalusan seni bina serta lokasi kedudukannya yang benar-benar signifikan di tengah-tengah kota metropolitan Bandaraya Kuala Lumpur, sekaligus menjadi daya penarik kepada para pelancong domestik dan luar negara. Hal demikian telah dibuktikan sewaktu kempen Tahun Melawat Malaysia 2014. Masjid Jamek Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur telah menggamit kehadiran lebih 60,000 orang pelancong berbanding tahun sebelumnya seramai 40,000 orang sahaja. Keindahan binaan masjid yang tersergam indah itu sudah pasti hasil kombinasi material yang bermutu tinggi, melibatkan bahan binaan daripada luar negara. Umpamanya, lantai Dewan Solat Utama dibawakan khas daripada London, England Royal Doulton. Dua tangga di dalam menara masjid juga adalah daripada London, St. Pancras. Manakala lampu-lampu hiasan dalaman Dewan Solat adalah dekorasi hiasan terkini yang dibawakan khas daripada Mesir. Menyaksikan kecantikan seni bina masjid yang diadunkan dengan pelbagai pengaruh binaan unggul telah menambah lagi keindahannya. Masjid yang mempunyai dua menara setinggi 88 kaki dengan ciri-ciri seni bina Moorish diterapkan dalam reka bentuk menara tersebut serta kubah seperti payung yang dipanggil chatries. Manakala tangga di dalam menara yang diimport dari England akan menuju ke puncak menara untuk memberikan pemandangan yang menyeluruh kepada Bandaraya Kuala Lumpur dan masjid. Terkesan dengan seni bina Mughal, maka arca telah dibina mengelilingi masjid ini. Asal kepada ruang dalaman arca ini adalah terbuka yang mempunyai laluan masuk ke masjid dari arah utara, selatan dan timur. Pada awal pembinaannya, sebuah kolam yang asal untuk membersihkan diri dan berwuduk terletak di tengah ruangan terbuka tersebut. Namun kini, kolam tersebut telah ditutup dan kawasan tersebut diubah suai menjadi ruangan solat terbuka masjid. Dari kejauhan, masjid pula dipayungi oleh 3 kubah berwarna putih berbentuk bawang.
Uniknya ia adalah masjid yang pertama di Kuala Lumpur pada masa itu menggunakan konsep kubah berbentuk bawang kepada seni bina masjid. Kubah yang paling besar mempunyai ketinggian kira-kira 70 kaki dan terletak di tengah-tengah antara dua kubah yang lain. Setelah melalui pelbagai fasa, pembangunan prasarana masjid ini semakin bersifat mesra jemaah, bukan sahaja bagi kemudahan menjalankan ibadah, malahan aktiviti-aktiviti masjid seperti pusat sehenti kepada masyarakat setempat di sekitarnya. Masjid Jamek Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur yang dahulunya dikenali sebagai Masjid Jamek Bandaraya Kuala Lumpur kini mampu menampung kapasiti jemaah seperti paparan berikut. Dewan Solat Utama 400 orang, Dewan Solat Terbuka 5,500 orang, persekitaran masjid 2,000 orang, jumlah keseluruhan 7,900 orang. Masjid ini selain menyediakan kemudahan dewan solat yang sewajibnya, ia juga mempunyai dewan tertutup serbaguna, tandas dan tempat wuduk, mini galeri dan kedai cenderamata, bilik seminar atau mesyuarat, sistem saraya dan audiovisual, sistem keselamatan kamera litar tertutup CCTV dan termasuklah kaunter informasi pelancong. Sungguh bertuah masjid ini serta para anak karyanya kerana institusi ini menjadi tanggungjawab bersama agensi-agensi penting bagi memastikan perjalanan pengurusan masjid dengan sempurna. Antaranya ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Kementerian Wilayah Persekutuan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Jabatan Warisan Negara. Lokasi masjid ini terletak hanya 80 meter daripada Masjid India, 900 meter daripada Masjid Negara Kuala Lumpur dan 800 meter daripada Surau UTC Pudu. Masjid Jamek Bandaraya Kuala Lumpur seperti juga masjid-masjid utama yang lain syarat dengan pelbagai program dan aktiviti bersifat pendidikan dan kemasyarakatan. Pelbagai program baru dan sedia ada dirancang bagi memastikan para jemaah dan juga anak-anak Korea mendapat manfaat ketika berada di sini. Program-program yang diaturkan oleh pihak pentadbiran masjid adalah berdasarkan kalender Islam ataupun takwim hijrah sepanjang tahun. Program-program seperti kuliah, ceramah dan forum agama, majlis khatam Al-Quran, majlis berbuka puasa, tadarus Al-Quran, kutipan zakat, program pelancongan masjid dan pelbagai lagi. Pada hari ini, Masjid Jamek Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur bukan sahaja memfokuskan program dan aktiviti khusus kepada masyarakat Muslim sahaja. Bahkan, pelbagai acara dan aktiviti juga disediakan kepada masyarakat yang bukan beragama Islam, termasuklah lawatan-lawatan rasmi, sambutan Aidilfitri dan keramaian serta sesi dialog harmoni dan perbincangan isu-isu sejagat. Masjid juga membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat awam untuk turut bersama-sama dalam menggerakkan segala aktiviti melalui program sukarelawan pemandu pelancong masjid yang disediakan di sini.